Is Priceless. Kita bersama-sama Dr. Aidil Azri, Datuk Mukhtar dan Doktor Pakar Estetik. Dan ketika ini kita bercakap mengenai plus size, lemak berlebihan, kelihatan gemuk, rasa tak seronok lah kan. Anda boleh telefon kami. Sekarang ini kita ada Encik Azmi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Encik Azmi. Anak saya anak lelaki umur 10 tahun. Berat badan dia kalau saya timbang dalam 4 Berapa Okey. kilogram? 55. Ya. Okey. Tinggi dia berapa tahu tak tinggi dia? Ketinggian Dia hampir 150. 150. Okey. Jadi saya berpendapat memang bukan saya rasa satu hari memang dia masih berat. Okey. Tapi kemudiannya saya ingin saya tak. Ha. Saya akan jaga. Kalau saya rasa saya risau tak sekali. Saya dalam saya rasa saya tak akan. Saya bila saya makan saya rasa nanti bang sikit berpanjang saya juga akan kita pada akhir pulang nada. Ha. Apa bukan terbaik untuk saya ambil tindakan supaya dia terus bertahan begini. Okey, jadi isu sebenar dia sekarang ni adalah dia mempunyai masalah kuat selera makan ya? Ya betul. Saya makan dia kalau lepas makan 100 pun dia makan. Okey. Dan memang kelihatan berat badan dia semakin bertambah dalam jangka masa pendek macam tu. Cepat naiknya. Sekarang saya paling nak keluar lagi tu. Umur dia berapa tadi? 10 tahun. 10 tahun. Okey, 10 tahun. Okey, okey, tak apa, nanti saya jawab ya. Okey, baik Okey. Encik Azmi. Itu dia. Okey, Umur 10 tahun. Okey. Masalah juga dia sebenarnya kerana salah satu sebab dia okey, biasanya of course cara yang terbaik yang cakap selamat, kita akan mulakan dengan kita sebut tentang penjagaan makanan yang seimbang, diet yang seimbang ya. Mungkin apa yang patut dibuat oleh ayahnya ni adalah dengan bawa anaknya berjumpa dengan pakar nutritionist, dapatkan nasihat pemakanan. Mungkin sebenarnya tak ada masalah kalau kita kerap makan, tapi biar contohnya dalam amount yang kecil dan juga makanan tu setiap kali yang diambil tu makanan tu tidak mempunyai kalori yang terlalu tinggi, dan juga maksudnya macam bahan-bahan yang berminyak atau lemak tu pun tak terlalu banyak lah, tak terlalu kerap diambil dalam satu masa. Kerana isu dia umur 10 tahun, jadi selalunya macam contoh orang yang lebih dewasa, kalau di klinik saya biasanya saya kalau isu tentang selera makan yang kerap atau kuat sangat ni, susah nak dikawal ni, selain daripada kita dah advise tentang pemakanan yang seimbang, dia masih juga tak mampu untuk mengawal, dan kadang-kadang kita akan prescribe dengan ubat. Dia ada ubat yang mengawal selera makan. Oh, ada Ada. Saya ingatkan ada ubat untuk tambah selera makan je. Oh tak. Ubat tambah selera makan tu actually efek dia lagi kurang daripada ubat yang kurangkan selera makan ni. Kan. Jadi kita panggil appetite suppressant. So appetite suppressant ni macam kalau ada yang pernah dengar Duramin, contoh brand ni lah, Edipex, Redactyl lah. Orang perempuan ramai lah yang tahu tentang benda ni so dia memang akan, kalau diambil memang akan bantu untuk mengawal selera makan, dan dalam masa 1 bulan contohnya kadang tu boleh lose 4 ke 8 kilo. Tapi cuma pengambilan ubat yang macam ni kerana dia ubat, drugs, so dia ada side effect dia yang sendiri. Contoh dia, mereka yang ada masalah darah tinggi, jantung atau thyroid hormone, okey, mereka ni tak sesuai, kerana ada kajian yang menunjukkan pengambilan ubat ni boleh mengganggu fungsi jantung lah. Tapi pengambilan ni pun tak boleh lama, dalam masa 3 bulan saja maksimum, lepas tu dia kena stop. So bila dah stop tu, of course kita kena jaga pemakanan jugalah, exercise dan sebagainya. Kalau tak nanti kita panggil rebound, berat tu akan datang balik, akan naik balik. Okey. So kalau dalam macam kes yang tadi tu, sebab adik tu baru kecil lagi, baru 10 tahun, jadi kita pun tak menjadangkan untuk mendedahkan orang yang umur 10 tahun dengan ubat-ubatan yang bagi saya lebih kuat lah dia punya efek pada badan. Jadi sekali lagi saya cadangkan kalau boleh dapatkan
maybe buat temu janji dengan pakar nutritionist. Lepas tu dapatkan juga, kalau mungkin sebab 10 tahun saya rasa dia pun physically active, selalu umur macam ni, so boleh get involved dengan exercise, mungkin boleh sign up gym dengan trainer ke jadi kombinasi dua benda ni lah. Kalau boleh elakkan dulu daripada pengambilan ubatan atau suplemen lah, kerana masih muda Ya, kecil lagi kecil kan, lagi, 10 tahun. Okey, doktor, sekarang ini ada komen di Facebook ni, pertanyaan sebenarnya Rizal Mat Atan. Katanya nak tanya sikit, berapa kos kalau nak jumpa doktor untuk khidmat nasihat tentang facial treatment? Gitu. Okey, kos counselling, consultation lah. Kos consultation ni sebenarnya berbeza dari segi geografikalnya, dari segi geografinya ataupun dari segi experience seorang doktor itulah. Tapi kalau market biasanya seorang doktor estetik ni dia tak larilah antara RM20 yang paling rendah yang saya pernah tanya pada rakan-rakan, hinggalah ke RM150. Jadi range di sekitar itu. Di sekitar itu. Okey, sekarang kita berbalik pada topik kita kan, tentang lebihan lemak dan sebagainya, plus size ni. Ada juga orang yang nak sorokkan lemak-lemak, nak kontrol lemak-lemak berlebihan tu, mereka pakai bengkung, korset. Pada pendapat doktor sendiri, itu sesuatu yang bagus, elok ke tak elok? Okey. Actually pemakaian bengkung atau korset ni ada orang cakap ada logik dia atau ada kesannya sebab contoh mereka yang pernah melakukan liposuction, contohnya dengan pakar bedah plastik, liposuction yang mengeluarkan lemak tepu pada kawasan-kawasan tertentu. Kebiasaannya liposuction ni, sekali kita buat tu satu sesi tu, kita boleh keluarkan dalam lebih kurang 5 liter lemak lah. Kita boleh keluarkan dia banyak tu, 5 liter. So ini orang kata sedut lemak lah liposuction. Tapi ini biasanya dibuat oleh pakar bedah lah. Pakar bedah plastik, dan juga dia di bawah kawalan anesthesia ataupun bius lah. Jadi tak boleh, tidak dicadangkan buat di macam klinik kecil. Biasanya sepatutnya dibuat di hospital lah. So bila buat liposuction begini, selepas habis treatment rawatan tu, biasanya doktor akan mencadangkan untuk pakai gedel atau pakai korset macam korset lah, atau gedel ni, sebab dia boleh sebab bila kita dah remove lemak kulit kita akan berlaku penggelebihan lah, sagging sagi kulit tu sebab lemak dah dibuang. So kalau kita pakaikan special gedel ni, dia akan bantu untuk ibaratnya macam mengembalikan memori kulit tu untuk jadi tighten balik, untuk tegang balik. Yang mana kulit kendur-kendur, yang kendur-kendur tu up balik lah. Yes, dia okey. Tapi harus pakai tu dalam jangka masa yang beberapa bulan juga. Dia tak jalan kalau setakat tak sampai sebulan lepas tu dah buka, ataupun dalam satu hari tu sendiri tak silapnya lebih kurang sekurang-kurang dalam 8 jam kena pakai gedel tu. So kalau boleh pakai hari-hari, dan shape badan tu boleh dikembalikan balik. So kalau cerita tentang penggunaan korset ataupun gedel ni, bagi saya bukan satu benda yang tak logik, atau sebenarnya dia boleh dipakai. Dia boleh dipakai. Okey, sekarang kita ada pemanggil berikutnya, Encik Ismail. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Ismail. Saya ada soalan. Ya. Okey. Macam mana? Sekarang ni kan, macam saya pemandu teksi. Lepas tu kawan saya pun ada orang yang bekerja sebagai pemandu lah dekat pemandu teksi. Lori, tempat kan. Mereka tu kurang bersenam. So macam saya ambil contoh saya makan, lepas makan duduk, minum duduk. Bila ada traffic jam, time tu lah nak hilangkan tension dengan makan dan minum. So makna macam berkata doktor kan, Tuhan. Ya, nak exercise kesalahan. Apa mata tu, bila terhad. mata tu lebih sihat. Macam nak kalau sekarang bulan puasa kan. Lepas tu kita ni lebih pada haus nak minum. So kita buka puasa, kita minum air tu bergelas lah. Gelas. Kita sahur, kita minum air gelas. So mana perut kita kembung dengan air. Kan? Okey. So dia kembung air apa. Okey. Perempuan kan, umum kadang-kadang kita tahu perempuan jenis tu badan dia besar. Maksud saya
lebih orang yang lepas bersalin lah. Okey. Kalau kita tak pantang tu badan terkemar, besar. Lepas tu dia cakap perempuan ni paling senang dapat air daripada badan. Perempuan ni terbanyak air daripada badan. Okey. Faham. Ya, baik. Alright, Itu thanks. saja. Okey, terima kasih. Tu dia perempuan. Paling banyak simpan air ke? Okey, yang pertama tadi tentang ialah mereka yang memandu, yang kerjanya sama ada driver taksi atau mungkin driver lori ke contoh yang memang busy on the road, yang sampai tak ada masa nak exercise, tapi dalam masa yang sama keep on makan, keep on minum kan. Kumpul kalori dalam badan lah, kumpul tapi kita tak bakar dia. Memang jangka masa panjang lama-lama memang akan naik badan lah kan, akan gain weight. So memang orang cakap cara dia sebenarnya tak boleh lari, terbaik still kena exercise. Tapi kalau tak boleh nak cari masa yang panjang exercise ke apa, boleh buat short exercise, macam contoh dia bila ketika berehat sekejap tu keluar daripada taksi tu ke, buat very light exercise, pergerakan kiri dan kanan, bergerak anggota badan, kaki tangan tu, at least korang spend dalam 5 minit ke apa, at least itu boleh bantu. Okey, itu satu. Kemudian nombor 2, kalau tak dapat sangat nak betul-betul exercise yang solid ni, mungkin dia boleh buat penjagaan makanan, maksudnya dia nak minum boleh, tapi banyakkan minum air masak, air kosong. Jangan minum air yang manis-manis. Air manis akan menambah kalori, akan cepat tambah berat badan. Lepas tu dari segi pemakanan pun sama juga, elakkan ambil daripada makanan yang berkarbohidrat. Kan, cuba ambil makanan yang contoh yang berserat, sayuran, buahan. Lepas tu protein pun bagus. Protein boleh bagi tenaga, dan dalam masa lama untuk kegemukan tu dia lebih rendah risiko dia lah berbanding dengan ambil makanan-makanan goreng-goreng, minyak, lemak kan. Itu dari segi itulah untuk penjagaan daripada berat badan naik cepat untuk mereka yang tak ada masa nak exercise ni. Kemudiannya nombor 2 tadi tentang pasal perempuan. Okey. Dah bersalin, badan mengembang katanya. Okey. Yes. Pun tadi kita ada pernah sebut pasal gemuk air tadi. Dia cakap tadi kalau minum air banyak tu, macam bulan puasa dia cakap selalu dahaga, minum air. Last sekali nanti perut kembung, so takut nanti jadi gemuk air, macam kita sebut tadi lah. So sebenarnya apa yang kita perlu faham, kajian juga telah menunjukkan bahawa actually lagi banyak air dalam badan kita, air tu sebenarnya akan dijadikan sebagai fuel atau minyak untuk sel-sel badan kita, terutamanya sel otot, untuk membakar lemak-lemak yang ada dalam badan. Jadi banyak juga kajian yang menunjukkan mereka yang rajin amalkan pengambilan air yang cukup, tapi air ni maksud saya plain water lah, bukan air manis apa. Plain water 2 ke 3 liter sehari ni boleh membantu untuk mengurangkan berat badan. Salah satu dia juga bila kita ambil air yang cukup ni, kita akan jadi kurang lapar. Jadi kan? Doktor, kalau boleh kita ambil panggil dulu ni. Boleh. Ni. Kita ada Encik Din ketika ini. Hello. Ya, Encik Din, teruskan. Hai, Encik Din. Okey. Oh, macam vibration dia, shaking tu dia shake. Lemak ke? Saintifik tu macam mana boleh berlaku? Kalau macam kita senaman tengok, kita nak tahu lah dia keluar kan. Kalau goncang tu vibration tu macam mana? Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, baik, Encik Din. Tu dia, kalau kita pergi pasar raya memang ada banyak sangat bergegar. Budak-budak lalu je, nak je. Kan, nak cuba. Ramai yang tarik saya tak try juga. Tak tahu kenapa tak tergerak hati nak try. Tapi ni pendapat saya lah. Okey, sebab saya pun tak pernah tengok apa-apa kajian yang dapat membuktikan bahawa memang akan ada berlaku pengurangan berat ke ataupun kalori sebagainya. Tapi secara logiknya lah, bila kita berdiri di atas tu, vibration berlaku, tapi bukan dalam masa pendek lah. Maybe sekurang-kurangnya you spend dalam 10 minit atau 20 minit ke. Pergerakan tu dia akan membantu kita
menggunakan otot badan kita untuk membantu keseimbangan badan. Walaupun bukan kita secara natural yang menggerakkan badan kita. Yes. So benda tu gerak kan. Tapi dalam masa yang sama, sebab kita nak balance supaya kita tak jatuh, so kita keep on menggunakan otot, terutamanya otot belah kaki. So somehow penggunaan otot tu sendiri akan akan menggalakkan pembakaran lemak lah sebenarnya. Sebab setiap kali otot-otot digunakan, otot-otot ni dia memerlukan tenaga. So nak ambil tenaga daripada mana? Salah satu sumber tenaga yang paling terbagus sekali adalah lemak lah. Kandungan tenaga dia tinggi. Jadi lemak tu boleh juga di-burn daripada situ, walaupun movement dia tak banyak lah. Tapi of course lah, kalau nak dibandingkan dengan penggunaan mesin yang begitu dengan lari treadmill, of course beza dia memang banyak kan. Sebab lari treadmill dia punya pergerakan muscle tu lagi meluas. Macam tu. Okey. Jadi doktor, kat sini doktor, pasti ramai sebenarnya yang malu nak suarakan. Yelah, rasa macam rendah diri mereka ke, rasa macam tak seronok dengan berat badan mereka kan. Mungkin doktor boleh saran kepada mereka, apa antara cara kaedah terbaik bagi mereka nak menurunkan berat badan, nak mengurangkan, nak bagi pecah lemak ni. Jangan memandai-mandai pergi dapatkan produk yang hilang kat luar yang belum tentu ada pendaftaran dengan KKM dan sebagainya. Okey, sebenarnya untuk membantu body shaping atau weight loss ni lah, biasanya saya pecahkan kepada dua prosedur lah. Maksudnya prosedur yang pertama weight loss, okey, untuk penurunan berat badan. So untuk penurunan berat badan ni, macam yang saya cakap sekarang, saya lebih tekankan pada yang adult lah, dewasa kan. So penurunan berat badan biasanya kalau kita doktor, kita salah satu, selain daripada kita dah bagi nasihat tentang penjagaan makan, exercise, kalau masih juga mempunyai masalah untuk menurunkan berat badan, dan kadang-kadang kita boleh prescribe, kita panggil ubat yang saya sebut tadi lah, appetite suppressant tadi, Edipex contoh namanya, daripada perkumpulan yang dipanggil Phentermine. So dia akan bantu untuk mengurangkan selera makan. Jadi somehow kita akan kurang makan, dan ini akan bantu untuk penurunan berat badan lah, antara 4 ke 8 kilo yang tadi saya sebut. Kalau tak jalan juga? Okey, kalau tak jalan juga okey, kalau katalah itu tak jalan, dan seterusnya apa yang boleh dibuat untuk weight loss ni, ada satu treatment lagi yang banyak juga kajian telah dibuat ke atas treatment ni, yang dipanggil HCG, HCG hormon. HCG hormon ni sebenarnya adalah satu hormon yang banyak dijumpai ataupun kandungan dia, kadar dia sangat tinggi dalam badan wanita yang mengandung, yang hamil, terutamanya pada first trimester lah, trimester pertama. So hormon HCG ni sebenarnya apa yang boleh dibuat, dia ni boleh membantu untuk meningkatkan pembakaran lemak dengan cepat. Dalam masa yang sama, dia juga akan mencegah daripada otot-otot kita untuk dibakar oleh badan, so that bila kita amalkan penggunaan hormon HCG ni, kita akan kehilangan berat badan. Tempat-tempat lemak yang kita panggil stubborn fat tu semua akan makin berkurang. Tapi dalam masa yang sama, badan kita tone, cantik. Sebab kadang-kadang kita notice contoh orang yang ada masalah anoreksia, bulimia, yang tak makan tak minum saja, ikat perut kan, berlapar tu, dia nampak haggard. Maksudnya memang berat badan dia drop, tapi dalam masa yang sama dia nampak sangat haggard. Maksudnya dia dah jadi macam rangka bernyawa kan, tinggal tulang apa semua kan. Okey, kenapa berlaku macam tu? Sebab bila kita tak makan, kita kurangkan makan apa semua, badan kita akan cuba cari sumber tenaga daripada semua angle, termasuklah ambil daripada lemak, dia bakar dulu lemak dah habis, tak cukup lagi tenaga sebab kita still sekat makan, dia akan ambil pula daripada otot, dia bakar pula otot. Jadi sebab tu jadi macam rangka. Jadi bila dengan kehadiran hormon HCG ni, dia akan mencegah daripada otot kita tu di-burn. Jadi yang akan dipakainya hanya akan dibakar tu hanyalah lemak saja. So treatment HCG tu boleh dibuat. Yang itu agak dramatik juga efek dia. Dalam kalau diambil treatment tu, satu hari kadang tu boleh kehilangan setengah ke 1 kilo setiap hari. So program tu kadang-kadangnya dibuat untuk 27 hari. So you imagine kalau satu hari tak payah 1 kilo lah, setengah kilo boleh hilang dalam 27 hari, dalam lebih kurang 13 kilo boleh hilang. So penggunaan hormon tu dan juga pengambilan dan penjagaan makan yang seimbang lah. Dia ada 500 kilokalori punya diet, dia kena follow, mereka yang mengambil treatment terapi HCG ni. Okey, itu dari segi weight loss.
Kalau dari segi macam lemak yang berlebihan ni lah, untuk mereka, terutama mereka yang ada masalah obesity lah, obesity, orang yang obesity ni dia buat exercise macam mana pun memang susah lah dia nak hilangkan lemak-lemak yang unwanted fat ni. Jadi antara treatment yang biasa di offer dari segi perubatan, liposuction yang saya sebut tadi tu, sedut lemak. Lepas tu ada juga yang dipanggil laser lipolysis. Laser lipolysis ni kita memecahkan lemak atau membakar lemak dengan menggunakan teknik laser. Kita masukkan macam probe laser ni di bawah kulit, di bawah lapisan lemak, dan kita doktor akan burn lemak tu, dan kemudian lemak tu dah cair, dan kemudian kita akan keluarkan lemak tu. Tak sakit ke? Itu semua biasanya sebelum prosedur tu kita akan injekkan bius lah. Bius pada kawasan-kawasan yang kita nak treat tu, jadi dia tak ada pendarahan, takkan pendarahan pun tak terlalu over. Lepas tu dalam masa yang sama sakit tu pun boleh sangat terkawal. Laser lipolysis. Lepas tu lain-lain juga ada juga kalau yang extreme obesity ni kadang tu dipanggil ada satu treatment nama bariatric surgery. Kalau pernah dengar, perut tu dikecilkan saiznya. Satu operasi yang besar, perutnya dikecilkan. Jadi bila orang tu makan, dia cepat kenyang. Cepat kenyang. Jadi berat tu pun akan dramatic drop lah. Tapi biasanya bariatric surgery ni untuk mereka yang ada mempunyai masalah kesihatan, maksudnya kegemukan tu, obesity terlalu teruk sampai mengganggu jantung dia, mempunyai masalah sakit jantung atau paru-paru dia, dan biasanya doktor akan boleh mencadangkan bariatric surgery. Ini antara salah satunya cara untuk nak hilangkan lemak stubborn. Dan last sekali, kalau tak sanggup nak melalui operation, yang terakhir sekali ada juga yang menjalankan terapi yang dipanggil mesoterapi atau mesolipo. Mesolipo ni dia suntikkan bahan-bahan vitamin pada kawasan-kawasan lemak yang tertentu, dan ini akan membantu untuk lemak-lemak tersebut terbakar dengan sendirinya lah, hancur dengan sendirinya. Okey, bercakap mengenai mesolipo, dia ada pertanyaan daripada Aisyah ni. Saya nak buat mesolipo, tapi boleh tak doktor beritahu apa kesan sampingan dia? Adakah satu sesi mesolipo dah memadai? Okey. Kalau ikutkan dari segi mesolipo ni, kebiasaannya satu kali saja, orang cakap tak memadai lah. Dia memerlukan beberapa sesi, tengok pada ketebalan lemak tu di kawasan mana yang perlu dibuat. Tapi kalau ikut dari segi experience saya, mesolipo ni sekurang-kurangnya 3 ke 5 sesi juga diperlukan untuk mendapat hasil yang optimum lah. Kemudiannya jangka masa yang dibuat pun kebiasaannya ulangannya sekitar setiap 1 ke 2 minggu macam tu ulangannya. Dan dari segi side effect, kebiasaannya sebab dia melibatkan suntikan. So suntikan di kawasan lemak-lemak ni, jarum yang kita pakai tu agak halus lah sebenarnya. So nak cerita tentang sakit tu boleh dapat dikawal. Tapi bruising atau lebam-lebam tu mungkin akan ada lah, tapi jangka masa pendek lah, mungkin beberapa hari kemudian dia akan hilang. Dari segi kesakitan selepas injection, maksudnya keesokannya atau lusanya tu, mungkin akan rasa macam crampy pain sikit lah. Tapi itu pun tak lama dan boleh tolerate. Side effect lain yang mungkin bahaya sikit adalah sekiranya badan kita alah pada solution tu, cecair yang kita injek tu. Tapi itu pun sangat jarang berlaku lah, sangat-sangat jarang berlaku. Okey, bagi pendengar kita yang mungkin ada sebarang permasalahan, malu nak suarakan di sini, bagaimana cara untuk mereka nak berinteraksi, mendapatkan maklumat dan sebagainya daripada doktor? Okey, kalau bagi mereka yang ada pertanyaan yang mungkin tak sempat hari ini, boleh ajukan soalan melalui email. Addresnya Idealist Clinic, IDEALYST CLINIC, Idealist Clinic @gmail.com. So insyaAllah biasanya saya akan jawab dalam 24 ke 48 jam lah. Saya akan cuba. So apa-apa pertanyaan sajalah, sama ada yang melibatkan kosmetik atau yang melibatkan tentang general kesihatan pun, mungkin insyaAllah saya boleh cuba. Tapi kalau tak dapat pun mungkin kita boleh minta pendapat doktor perubatan yang lain lah. Okey, baik. Nantikan minggu depan untuk program Flawless is Priceless, kita akan bercakap pula mengenai lingkaran hitam.